Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafir anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ah, Terima kasih sebab join Uncle punya video pada hari ini. So bagi yang first time ikut Uncle punya video, Uncle perkenalkan diri. Nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan di negeri Sabah, iaitu Peguam Syar'i. Tujuan Uncle untuk membuat video ini adalah untuk membantu orang di luar sana untuk mengetahui atau memahami apakah dia hibah mengikut persepsi undang-undang syariah di Mahkamah Syariah. Okey. Jadi sebelum ini Uncle sudah ada share beberapa video mengenai hibah, betapa pentingnya hibah, siapakah golongan-golongan yang perlu memfailkan ikatan hibah, dan apakah kesan-kesan hibah terhadap keluarga kita suatu hari nanti apabila kita telah menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi kalau sebelum ini Uncle ada menerangkan mengenai hibah tu, siapakah golongan sasaran tu. Yang pertama adalah apabila isteri itu tidak digemari oleh keluarga. Okey, sebab pada hakikatnya zaman sekarang ni memang kita ketahui ada pasangan tu yang kurang bagus dari segi hubungannya dengan mertua. Jadi kepada golongan yang ini haruslah mereka itu membuat satu persediaan di dalam membuat ikatan hibah sebelum berlakunya perebutan harta pusaka itu. Okey, golongan yang kedua adalah golongan orang yang tidak mempunyai anak lelaki. Jadi orang yang tidak mempunyai anak lelaki ini, seperti mana yang kita maklum, bahwasanya harta pusaka itu akan diwarisi oleh adik-beradik si mati. Jadi apabila adik-beradik mewarisi ini, akan berlaku masalah apabila berlakunya kematian, di mana adik-beradik si mati ini akan menerima harta pusaka. Jadi apabila dia menerima harta pusaka, ini akan menjadi satu pergaduhan apabila berlakunya pembahagian faraid itu, di mana dia melibatkan harta tidak alih seperti sebiji rumah. Kalau rumah tu banyak mungkin tiada masalah, tapi apabila rumah ni cuma ada satu biji saja, dan itulah pula yang terpaksa difaraidkan dan terpaksa dijual, yang menyebabkan isteri dan anak-anak kita tidak tahu mau tinggal di mana apabila terpaksa menjual satu-satunya rumah yang dimiliki selepas kematian. Dan golongan yang ketiga lah pula ialah orang yang mempunyai anak istimewa, iaitu anak OKU. Seperti mana yang kita tahu, di dalam pembahagian faraid tidak ada pembahagian yang lebih untuk golongan seperti ini, yaitu golongan OKU maupun golongan istimewa ni. Dan kita sedia maklum, golongan yang istimewa ni dia memerlukan penjagaan atau mengharapkan seseorang bagi menjaga mereka. Apabila benda ini terjadi, bermaksud golongan istimewa ni memerlukan pembahagian yang lebih bagi kelangsungan hidup mereka. Jadi ikatan hibah ini adalah membantu mereka untuk mengeluarkan harta kita itu menjadi harta pusaka dan dijadikan kepada harta hibah. Jadi fikir-fikirkanlah bagi mereka yang mempunyai anak istimewa. Dan yang seterusnya pula adalah golongan orang yang berpoligami. Bagi mereka yang berpoligami pula, sudah tentu mereka ini daripada golongan yang berkemampuan tinggi. Okey. Jadi apabila sudah berkemampuan tinggi, untuk mengelak persengketaan di antara isteri-isteri maupun keluarga, adalah lebih bagus suami itu membuat satu ikatan hibah sebelum berlakunya apa-apa kematian. Jadi ini akan memudahkan lagi apabila hibah dibuat daripada awal dan diagih-agihkan mengikut keperluan isteri-isteri itu, supaya suatu hari nanti apabila suami itu meninggal, tidak ada berlaku pertelingkahan ataupun perebutan harta pusaka di antara isteri-isteri maupun anak-anak. Dan golongan yang seterusnya yang Uncle bagi tahu adalah golongan orang
suami isteri yang membuat pinjaman perumahan secara combined loan ataupun akaun bersama, di mana pinjaman terhadap pembelian rumah itu nama berdua di antara suami dan isteri. Bayangkanlah apabila berlaku kematian salah satu pasangan, di mana orang yang meninggal itu akan terjadinya harta pusaka pada portion yang 50% yang bagi yang hidup tu. Jadi apabila berlakunya harta pusaka bagi pembelian rumah yang berkongsi tadi, yang ini akan menyusahkan pihak yang masih hidup, di mana seperti mana cerita yang tadi, dia terpaksa menjual rumahnya disebabkan untuk melangsaikan atau untuk memenuhi kehendak faraid itu sendiri. Jadi jika kamu menghibahkan rumah ini, jadi rumah combined loan ini akan terkeluar daripada harta pusaka. Dan ini amat diperlukan oleh pasangan yang masih hidup. Dan pada kali ini pula, Uncle mau beritahu siapakah golongan yang perlu untuk membuat ikatan hibah itu adalah bagi mereka yang ibu bapa dia tu masih lagi hidup. Seperti mana yang kita tahu, ibu bapa ni confirm akan mendapat bahagian di dalam harta pusaka, di mana ayah dan ibu ni akan mendapat bahagian 1/6 daripada harta pusaka anak mereka. Seperti mana yang kita tahu, ibu bapa ni tidak memerlukan pun aset yang tidak alih seperti rumah maupun tanah. Apa yang diperlukan oleh ibu bapa adalah berbentuk kecairan seperti wang tunai, perbelanjaan untuk beribadah, contohnya untuk pergi haji dan umrah, dan perbelanjaan untuk perubatan. Jadi adalah lebih baik seandainya kita sebagai anak yang prihatin terhadap isteri dan anak-anak serta ibu bapa mengagihkan dari awal dengan membuat ikatan hibah untuk memberikan harta tidak alih seperti rumah maupun tanah maupun kereta terhadap isteri dan anak-anak kita, dan menyediakan wang tunai ataupun simpanan tetap terhadap ibu bapa kita yang lebih memerlukan wang tunai berbanding rumah yang mereka sudah miliki sekian lama. Okey, selama ini orang luar di sana tidak mengetahui betapa pentingnya hibah. Mereka berusaha untuk membuat pinjaman, ASB loan, cuba membuat simpanan tetap, dan cuba menyimpan secara konsisten di tabung haji, di mana-mana institusi keuangan untuk persediaan di hari tua maupun persediaan bagi keluarga mereka apabila dia menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi adakah lengkap tindakan kamu untuk membuat simpanan ataupun membuat loan jangka panjang bagi keperluan keluarga kamu tu jika tidak membuat ikatan hibah dengan betul? Dengan tindakan kamu untuk membuat ikatan hibah, dengan cara ini kamu boleh merancang dengan siapa kamu ingin memberikan harta tersebut apabila kamu sudah tiada. Dan ini adalah satu tindakan yang boleh mengelak pertelingkahan di antara isteri dan anak-anak kamu terhadap ahli keluarga kamu yang juga merupakan ahli waris di dalam memiliki harta pusaka apabila kamu telah meninggal dunia. Kita sering mendengar persekitaran itu berlaku, dan pada bulan ini juga kita ada terbaca di harian Metro mengenai adik-beradik yang cuba berbunuhan disebabkan oleh harta pusaka. Adakah anda ingin menjadi seperti mana yang terjadi di dalam harian Metro tersebut? Sudah pastinya tidak. Jadi saya harap orang di luar sana cuba fikirkan dan cuba bertindak untuk membuat ikatan hibah di firma-firma penguaman syar'i bagi merancang pemberian hibah terhadap orang yang kamu sayangi. Okey, jadi dengan itu Uncle berharap
kamu cuba untuk fikirkan apakah 5 perkara tadi yang Uncle sebutkan tadi itu, golongan-golongan yang perlu memfailkan hibah. Okey, sebenarnya kita ada 12 golongan, tapi pada episod pada kali ini hanya Uncle memaklumkan lebih kurang 5 hingga 6 golongan dahulu. Dan golongan yang seterusnya Uncle akan buat lagi video untuk memaklumkan siapa yang lebih berkeperluan di dalam membuat ikatan hibah. Okey, apakah kesan apabila kamu tidak membuat ikatan hibah? Pertama, apabila kamu tidak ada perancangan terhadap ikatan hibah, benda ini akan menyusahkan isteri dan anak-anak kamu kelak. Bayangkanlah, isteri dan anak-anak kamu terpaksa bertelingkah dengan ibu bapa maupun adik-beradik kamu disebabkan mereka menganggap faraid yang berlaku itu adalah tidak adil, disebabkan pembahagian itu menyusahkan mereka. Apa yang Anda fikir menyusahkan mereka? Ialah apabila mereka terpaksa menjual rumah, satu-satunya rumah tempat mereka berlindung, terpaksa dijual disebabkan oleh kecuaian kita tidak merancang pemberian harta selepas kita mati. Jadi, Uncle berharap ikatan hibah ini dapat kamu lakukan sebelum kamu menghembuskan nafas yang terakhir. Dengan tindakan dan keprihatinan ini menjamin kebahagiaan terhadap isteri, anak-anak maupun ibu bapa kamu. Kamu perlu ingat bahwasanya ibu bapa kita bukanlah orang yang ingin merebut harta yang kita miliki, tapi atas kesedaran kamu sebagai anak yang menyediakan uang maupun perbelanjaan kesihatan ataupun perbelanjaan bagi melakukan ibadah, itu merupakan satu perancangan yang boleh membahagiakan ibu bapa kamu. Okey, bagaimana pula dengan mereka yang belum berkahwin? Okey, bagi mereka yang bujang, mungkin kamu ni mempunyai seseorang yang kamu sayangi, contohnya seperti anak buah. Okey, contohnya seperti saudara sepupu kamu yang selama ini menjadi rakan karib kamu di dalam susah dan senang, dan kamu pula berhajat untuk menghibahkan harta kamu. Jadi golongan ini juga merupakan orang yang perlu membuat ikatan hibah. Okey, jadi kenapa orang yang bujang juga perlu membuat ikatan hibah? Kerana kita tidak tahu bila kita akan pergi. Sebab seperti mana apa yang sering berlaku sekarang, orang yang muda pun juga boleh meninggal dunia. Jadi atas kesedaran yang muda pun boleh meninggal dunia tanpa kita sedari, adalah lebih baik kita yang masih hidup ni, yang masih bernafas ini, lakukan satu tindakan yang boleh membuatkan ahli keluarga yang kita sayangi itu tersenyum, dan kita pun akan tenang untuk menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi Uncle harap video ini dapat kamu share dan war-warkan, dan tolong sebarkan apa info ataupun sharing yang Uncle telah berikan pada pagi ini, agar benda ini dapat diketahui dan semua orang mempunyai ilmu pengetahuan terhadap betapa pentingnya untuk membuat ikatan hibah semasa dia hidup. Okey, jadi sebelum berlakunya insiden yang tidak diingini, yang kamu dapat bayangkan seperti mana yang tertera di media akhbar, media elektronik maupun di mana-mana, yang mengkabarkan mengenai kematian yang berlaku disebabkan oleh perebutan harta, di mana harta itu dimonopoli oleh golongan tertentu. Jadi bertindaklah sekarang dengan membuat ikatan hibah.
Jadi Uncle harap ikatan hibah ini dapat membantu Anda semua. Uncle ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.